Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya Miza Isni Muhammad. Baik, kabar gembira buat 10 juta rakyat dewasa yang layak tawaran e-kredit tunai RM100 secara sekali bayar bakal dinikmati mereka menerusi program e-Madani. Kerajaan akan melaksanakan program e-Madani iaitu tawaran e-kredit tunai RM100 one-off kepada 10 juta rakyat dewasa yang layak dengan peruntukan RM1 bilion. Pendaftaran dan tuntutan kredit e-Madani akan dibuka melalui Isnin 4 Disember hingga 20 Februari 2024. Perdana Menteri berkata demikian ketika membentangkan rang Undang-Undang Pembekalan 2024 bacaan kali kedua di Dewan Negara. Inisiatif tambahan kredit RM100 itu dibuat kerajaan susulan kejayaan dan impak besar program e-tunai kepada masyarakat. Komitmen pelaburan bernilai RM347 bilion berjaya diraih sepanjang lawatan rasmi Perdana Menteri ke luar negara dan ia termasuk misi perdagangan dan pelaburan di negara terbabit. Komitmen pelaburan ini agak tinggi dan amat memberansangkan sama ada hasil lawatan dan juga hasil usaha agensi-agensi kerajaan termasuk MITI. Negara China, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, UAE, Arab Saudi. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu kerajaan telah meluluskan pelaburan bernilai RM132.6 bilion iaitu melebihi 60% daripada sasaran tahun ini bagi separuh pertama 2023. Yang utama ialah jaminan berkembangnya KDNK suku ketiga mencatat pertumbuhan 3.3% ketimbang 2.9% suku kedua tahun sebelumnya. Dalam pada itu, pelbagai inisiatif yang dilaksana kerajaan membolehkan tekanan inflasi negara mereda. Kita mengambil alih negara dalam keadaan inflasi mencecah 4%, tapi alhamdulillah setakat Oktober 2023 kadar inflasi menurun ke 1.8%. Tahap pengangguran juga berjaya diturunkan kepada 3.4% mengikut angka September 2023, hampir menyamai kadar sebelum COVID-19 yang mencecah 3.3%. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta pengurusan tertinggi ATM menguruskan sendiri aset kelengkapan masing-masing tanpa campur tangan pihak luar termasuk kerajaan. Langkah itu memandangkan agensi berkenaan sering dilanda masalah berkaitan perolehan. Justru ATM bertanggungjawab sepenuhnya jika terdapat masalah teknikal atau pelaksanaan, manakala Kementerian Keuangan hanya akan berunding dari segi kos aset kelengkapan. Sementara itu, Perdana Menteri turut menyentuh mengenai isu konflik Israel-Palestin. Rakyat diminta tidak menggunakan isu berkaitan Palestin untuk menaikkan suhu perbezaan antara agama dan kaum di negara ini. Mereka perlu memahami bahawa pendirian kerajaan menyokong Palestin serta menolak kekejaman Israel adalah kerana aspek kemanusiaan. Berhubung isu keselamatan selepas pengecualian visa 30 hari diberi kepada pelancong China dan India berkat kuasa Jumaat ini, agensi keselamatan telah diarah perkasa tapisan supaya kemudahan tersebut tidak menjejaskan keselamatan negara. Ada yang Muhammad yang mungkin gusar kerana kemungkinan isu keselamatan dibangkitkan. Maka agensi keselamatan telah diminta untuk perkuatkan penapisan aspek keselamatan supaya kemudahan ini tidak menjejaskan keselamatan negara.
9 kes jangkitan cacar monyet dilapor dalam negara sejak Julai lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanis Mana Awang Sauni memaklumkan 6 kes direkodkan di ibu negara, 2 di Selangor dan 1 kes di Sarawak. Ia melibatkan seorang warga asing dan 8 warga tempatan. Langkah-langkah pencegahan dan kawalan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mencegah penularan kes empok ini adalah seperti berikut. Pemantauan di semua pintu masuk antarabangsa PMA negara dengan kerjasama Jabatan Immigration Malaysia bagi pengesanan awal kemasukan kes empok. Individu dijangkiti dan kontak rapat perlu menjalani isolasi di kediaman atau lokasi bersesuaian sehingga disahkan bebas jangkitan. Dalam pada itu, kes demam denggi naik 92.6% kepada kira-kira 52,000 kes pada minggu epidemiologi ke-47 dan ia menjadikan jumlah kumulatif kes ialah 108,429 berbanding tempoh sama tahun lalu. Kadar kematian pula 0.08% walaupun berlaku peningkatan kepada 83 kes. Bagi mengawal demam denggi, pelbagai usaha berterusan seperti menghasilkan pelan strategik pencegahan dan kawalan denggi kebangsaan 2022 hingga 2026 dengan menetapkan beberapa sasaran antaranya mengurangkan kadar kematian di bawah 0.2% pada setiap tahun. Sementara itu, isu keselamatan kanak-kanak bawah penjagaan ibu bapa peliharaan turut dibangkitkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata pengawasan berkala antara inisiatif dilaksana JKM. Ia termasuk seliaan selama 3 bulan berdasarkan tempoh yang ditetapkan mahkamah. Pelindung atau PPKK atau individu yang dilantik akan membuat janji temu dengan ibu bapa peliharaan atau OYLS bersama pelindung JKM, sama ada hadir ke pejabat JKM ataupun lawatan ke rumah. Tuan Yang Bertua, perbincangan bersama kanak-kanak dan ibu bapa peliharaan atau OYLS dibuat. Selain itu, pelindung juga boleh mengadakan lawatan ke sekolah atau tempat kerja kanak-kanak berkenaan dan mengadakan perbincangan dengan guru atau majikan mengenai isu yang dihadapi oleh kanak-kanak serta penyelesaian keperluan keuangan dan menilai kemajuan kanak-kanak berkenaan. Setakat Ogos lalu, 1,240 kes penderaan fizikal melibatkan kanak-kanak dikendalikan JKM. Manakala 1,603 kes lagi membabitkan penderaan seksual diikuti 1,530 kes pengabaian. Mengenai penyelenggaraan SJKT berstatus sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan, tahun ini RM37.05 juta disalur kepada sekolah terbabit di seluruh negara. KPM juga telah menyalurkan peruntukan khas bagi naik taraf dan penyelenggaraan kecil institusi pendidikan tahun 2023 iaitu penyelenggaraan tandas dan penyelenggaraan lain sebanyak RM11.48 juta melibatkan 164 buah SJKT sekolah kerajaan di seluruh negara. Rang Undang-Undang RUU bagi mengawal selia aspek kebajikan pesara dan bekas pegawai polis sedang dirangka. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara berkata RUU itu masih di peringkat penelitian pegawai undang-undang kementerian. Sesi libat urus dijangka dilaksana tahun depan sebelum ia dibawa ke Jemaah Menteri dan seterusnya dibentang di Parlimen. Sebab itu rang undang-undang pesara dan bekas pegawai polis dijadikan punca kuasa untuk antara ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan pendaftaran pesara polis dan bekas pegawai polis sebagai mengawal persatuan-persatuan pesara polis dan juga bekas pegawai polis dan ia juga sebagai punca kuasa untuk menjaga kebajikan pesara polis dan pegawai polis. Ini yang penting. Dan yang kedua,
Terdapat 6 jenis bantuan. Sesi pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Rakyat turut dimaklumkan siang tadi. 35% atau kira-kira 94,000 ahli KWSP berumur 54 tahun mempunyai simpanan kurang RM10,000 setakat Januari lalu. Jelas Timbalan Menteri Keuangan 2 Steven Sim ahli dengan jumlah simpanan melebihi RM1 juta hanya 2% atau 4,877 pencarum. Data itu diperoleh daripada keseluruhan 274,715 ahli bagi kategori umur tersebut. Pada suku pertama tahun ini, 535,000 individu telah membuat caruman secara sukarela melibatkan jumlah keseluruhan caruman RM3.93 bilion. Steven juga memberitahu Malaysia berjaya merundingkan beberapa fleksibiliti berkaitan bab perolehan kerajaan bawah perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP dan ia bagi meneruskan agenda membantu syarikat tempatan meraih kontrak kerajaan. Malaysia turut memperoleh keutamaan harga bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan bawah CPTPP dengan syarikat Bumi Putra diberi keutamaan berdasarkan kategori, nilai perolehan dan peratusan keutamaan. Keutamaan ini juga dipanjangkan kepada syarikat tempatan yang lain yang membekalkan barang dan perkhidmatan daripada negara CPTPP. Lafaz rukun negara akan dilaksana pada setiap sesi pembukaan penggal Dewan Rakyat iaitu pada hari kedua mesyuarat pertama dan perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Keputusan itu susulan permohonan daripada Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agodagang yang mencadangkan supaya rukun negara dilafazkan di Dewan Rakyat. Saya membawa cadangan ini ke Jawatankuasa Pembinaan Negara Bangsa, Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia dan juga Jawatankuasa Peraturan-Peraturan Mesyuarat untuk dipertimbangkan dan kedua-dua jawatankuasa ini bersetuju untuk melaksanakan lafaz rukun negara ini di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan lain, nama ahli parlimen yang gagal menjalani pemeriksaan kesihatan akan dipaparkan pada Jumaat ini. Tan Sri Johari mendedahkan 213 ahli Dewan Rakyat dan 6 ahli Dewan Negara serta ahli pentadbiran telah selesai menjalani pemeriksaan berkenaan. Ahli parlimen yang masih belum berbuat demikian diminta segera melakukannya demi memastikan tahap kesihatan mereka dalam keadaan baik. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.